rancangan yang kita buat selama ni. Okey, yang ni ini rancangan buku rekod mengajar di mana kita tukarkan buku rekod ni kepada secara digital. So sekarang ni dah ramai dah mengemukakan cara penyimpanan buku rekod mengajar secara online. Ada yang buat dalam Microsoft, ada yang buat dalam Google dan sebagainya. So BRM online yang saya buat ni yang bersama-sama dengan ME yang lain, saya hanya mengemukakan idea dan ME sekolah yang menjalankan. Okay? Ini adalah idea bersama dengan ME sekolah-sekolah yang lain. So ini saya nak memantapkan lagi kaitan dengan BRM ni, di mana setiap hari, setiap waktu kita akan nampak apa yang cacat celahnya kita akan cuba ubah dan kita akan menambahbaikkan lagi kita punya buku rekod. Yang pentingnya kita tidak melanggar apa-apa apa-apa dipanggil apa, tidak melampaui lah. Di mana buku rekod ni kita dah ada spek seperti mana buku rekod yang dipakai sebelum kita guna secara online ni. Okay, so yang ni adalah imbasan kembali bagaimana kita membuat BRM online. So cikgu dengarlah. Okay, yang pertama syarat melaksanakan BRM online ni seperti mana yang saya sebut itu, yang pastinya BRM online ini mengikut peraturan-peraturan perkeliling di mana buku rekod ni boleh ditayangkan sama ada dalam bentuk hard copy ataupun secara soft copy. Kalau BRM ni kita gunakan secara soft copy lah, di mana kita boleh tengok dia punya isi kandungannya dan dipaparkan dalam satu site. So BRM online lebih kepada guru membuat site sendiri dan site itu yang menggantikan buku rekod mengajar. Okay, surat keliling semua kita dah mematuhinya, di mana kita dapat menunjukkan buku rekod ni kepada pihak yang berwajib. Okay. Ini surat keliling yang saya tunjuk sebelum ni, saya imbaskan kembali Saya imbaskan kembali di mana yang pentingnya dalam buku rekod mengajar ni kita perlu ada rancangan pelajaran tahunan dan rancangan pelajaran harian. Itu yang paling penting sekali. Yang lain-lain cikgu boleh masukkan. Okay, seperti biodata ke dan sebagainya. Kalau boleh biodata yang rahsia tu tak payah dipaparkan lah, seperti kad pengenalan dan sebagainya. Yang ini peraturan pendidikan 1997, di mana memang betul walaupun kita dulu guna buku tapi kita boleh ubahnya kepada bentuk digital. So sekarang ni kita lebih kepada digital, termasuklah sekarang ni MCO ramai yang gunakan digital, di mana guru-guru terpaksa beralih secara pembelajaran kepada digital. Di mana cikgu sekarang ni kena mengajar digital. Kalau kita tak mula dengan cikgu dulu, susah sikit lah kita nak bersama dengan pelajar. Okay, di mana saya dapati saya dapati dalam digital ni cikgu belajar cara menggunakan secara online di mana Google Site yang kita buat ni sebenarnya boleh kita paparkan sebagai PPT kita. Okay, nanti saya tunjukkan bagaimana kita nak tunjukkan kita boleh gunakan PPT. Ada orang tak perlu dia kejap Sorry cikgu saya seorang-seorang Saya lah moderator, saya pun kena tekan-tekan ni. Okey. Sorry Kalau yang masuk tak masuk tu beritahu saya. Okey, saya teruskan. Ya. So ni yang saya sebut tadi. Kita BRM online ni kita lebih kepada menggunakan MS Office MS Office di mana kita gunakan perantaraan yang gunakan dipanggil sebagai backup sync. Backup sync yang ada awan di sebelah bawah ni ni awan ni. Awan ni adalah penghubungan antara kita punya file rekod mengajar kita dengan Google Drive. Ini adalah backup sync. Ini ramai tak tahu sebenarnya. Tapi dah saya kenalkan, ramai dah tahu. Di mana kalau kita buat apa-apa perubahan dalam komputer kita, dalam device kita, apa-apa perubahan ia akan transfer terus ke dalam Google Drive. Di mana Google Drive itu pula akan dilinkkan dengan Google Site kita. Okay, saya imbas kembali Alright. So yang ni semua dah saya terangkan bagaimana fungsi dan sebagainya. Saya akan tunjuk sekali lagi. Okay, di mana ni So dalam komputer peribadi cikgu ni, maknanya semua guru-guru ada komputer peribadi, seelok-eloknya semua guru ada komputer sendiri. Okay, kalau kita nak bagi guru kita ke arah digital, sebaiknya guru itu perlu ada komputer sendirilah. Device yang elok, maka senanglah kerja kita. Kalau guna device yang old fashionnya memang susah lah
Itu yang melihat masalah sekarang ni, di mana teknikal perlu dibuat terhadap komputer cikgu. Okay. So komputer pribadi cikgu itu akan dilingkar dengan penyimpanan awan. Okey, cerita yang baik sekarang ni, penyimpanan awan cikgu yang cikgu guna GC tu, akaun GC, akaun yang ada G dash something tu, cikgu boleh guna Dulu tak boleh, sekarang ni dia boleh guna sebab saya dah call dari bahagian sana, dia kata dia boleh guna untuk edit Google Site. Jadi cikgu boleh guna pakai. Dan cikgu tahu bahawa Google Classroom punya account tu, dia boleh guna untuk unlimited data. So kalau sekolah nak gunakan sebagai jumatan data, boleh guna akaun tu. Akaun tu boleh katakan berpanjangan lah sebab pembayarannya dibuat oleh kementerian. Okay. Dan kita akan paparkan apa yang kita buat, kerja buat kita dalam Google Drive, dipaparkan dalam Google Site. Okay. Seperti mana yang kita buat sebelum ni lah. Okay. So, ini yang pertama, yang tugas admin sekarang ni. Okay, kalau cikgu adalah guru baru masuk, cikgu kena sediakan Google Drive account unlimited pertama sekali. Okay, kemudian untuk simpanan data sekolah lah. Kalau saya cadangkan, cikgu gunakan akaun GC sekolah yang guru Google Classroom tu. Okay, akaun Google Classroom ada yang sekolah punya, yang sekolah dash something nombor tu, dan MOE dash DL edu.my tu. Okay, boleh digunakan untuk sebagai akaun sekolah, simpanan data. Semua data-data boleh simpan ke dalam tu. Okay, menyediakan salinan folder BRM. So ini yang penting Ini adalah salinan folder BRM ini yang diguna pakai untuk simpan segala maklumat-maklumat berkaitan dengan buku rekod mengajar guru-guru di dalam folder ni. Ini yang kita akan simpan ni pada akhir tahun nanti. Okay, penyimpanan ini senang saja. Di mana cikgu admin yang buat folder itu, maka cikgu ini akan share ke folder pada guru-guru. Apa yang guru-guru cikgu membuat perubahan dalam folder itu, admin tu akan dapat folder yang sama. Jadi cikgu boleh download keluar nanti. Di akhir webinar ni saya akan terangkan bagaimana cikgu nak keluarkan folder-folder guru-guru ni. Okay. So setiap folder guru-guru ni, okay, dalam dia kita masukkan template Google Site. Okay, dulu tak kita asingkan, sekarang ni saya fikir folder guru tu dimasukkan template dia. Okay, saya tunjukkan bagaimana masukkan Okay, ni folder-folder, contoh gambar-gambar ni ialah folder-folder, kalau boleh buatlah tahun. Okay, tahun dan nama-nama guru berkenaan. Okay, share folder itu dan masukkan email akaun guru. Okay, email ni kalau boleh tahun depan kalau nak guna pakai akaun GC tu boleh guna pakai dah. Okay, senang cikgu nak simpan semua maklumat-maklumat akaun GC sebab admin GC boleh keluarkan semua email-email guru. Jadi cikgu tak perlulah nak cari email cikgu lagi. Okay, dan sebaik mungkinnya akaun GC ni diguna pakai sebab kementerian menggalakkan semua guru-guru gunakan akaun GC ni. Okay, cikgu guna akaun GC ni dan cikgu boleh gunakan Google Drive ni sebab Google Drive ni adalah unlimited, sama macam akaun YAS dulu. Okay, akaun YAS dulu masih aktif lagi tapi lebih selamat cikgu gunakan akaun Google Classroom ni. Okay, kemudian apa lagi tugas admin di mana selepas dia sediakan folder-folder guru ni di dalam Google Drive, pastikan cikgu masukkan folder-folder itu di luar dan masukkan dalam Google Drive dan disimpan dalam Google Drive admin. Google admin tu yang sekolah dash moe.dl.edu.my tu. Okey, kemudian menyediakan Google Site tapak induk di mana cikgu kumpulkan semua Google Site guru-guru tadi tu disimpankan dalam bentuk begini. Okay. Di mana kita ada beberapa bidang bahasa, bidang kemanusiaan, bidang sains matematik, bidang teknik dan vocational. Yang ada 4 bidang, ada juga yang sekolah harian ada 5 bidang, ada yang 3 bidang dan sebagainya. Okay, kita kumpulkannya dan dimasukkan semua guru-guru punya site di dalam setiap bidang. Okay. Tujuannya adalah kita nak pastikan penyemakannya lebih mudah. Kalau cikgu kumpulkan salah satu tempat di mana semua guru 80 guru yang satu tempat, penyemakan tu tak ada pembahagian lah. So kena semak semua sekali lah. So tak ada pembahagian di mana kalau di sekolah ni kita ada 4 ketua bidang, dia menyemak setiap guru dan pengetua dan penolong kanan akan menyemak sebulan sekali semakan. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, cikgu cepat cikgu.
Sebab benda ni kita recap balik lah. Kita imbas kembali je. Okay. So kemudian pentadbir admin perlu menyediakan template site yang saya sebut tadi. Okay. Template site ni senang je, cikgu duplicate je. Saya rasa ramai dah tahu buat cara ni ya. Cikgu duplicate je sebab ada juga yang guru baru yang masuk ke sekolah cikgu perlu duplicate site cikgu tu, template dia tu dan masukkan dalam folders, duplicate folder tu juga dan masukkan template site itu dan share kepada akaun guru baru terkenal. Okay, penerimaan cara terima lah. Ni yang dia perubahan sikit. Saya minta cikgu dengar. Okay. Okay, dulunya kita right click je add to my drive. Sekarang ni ada perubahan sikit. Di mana kita perlu share kan. Bayangkan kalau cikgu ada guru baru, cikgu kena sediakan folder dia dulu. Ni folder dia, folder BRM dia. Okay. Dan cikgu sediakan folder dan masukkan Google Site dia sekali dalam folder dan namakan folder itu kepada nama guru baru kenal. Okay. Cikgu saya rasa macam lain pula, tak dengar suara tak seorang, tak apalah saya teruskan. Okay. Ya. Okay. Kalau saya cepat ataupun miss something, cikgu tegur saya. Okay. So langkah pertama sekali cikgu installkan backup sync tu dalam Google Drive. Okay, dalam backup sync ni saya dapati dia dah tak keluar dah software tu. Cikgu hanya perlu pergi ke bahagian BRM cikgu ni. Folder BRM cikgu ni ada ditulis bahan download Ya. Saya besarkan ikon. Ada bahan download ni. Dalam bahan download ni ada software dia. Okay, software install backup sync Cikgu install yang ni. Okay. Ini cikgu boleh keluarkan dan download dan install untuk komputer guru yang baru tadi Sebab kalau cikgu search dalam Google dia lain sikit sekarang ni. Sekarang ni Google banyak perubahan. Kalau cikgu size backup sync kat sini, kat sini dah tak ada dah. Dia keluar lain. Google Drive. Dia dah tak ada dah dia punya ni. Dia punya jadi teamnya Google Drive. So cikgu boleh guna lagi Boleh guna lagi yang saya tunjuk tadi. Software dia ada dalam BRM semua folder yang saya tunjuk tu. Bahan download ni, kat bahan download ni ada lagi software dia. Ada software Telegram pun ada software Adobe pun ada sini. Okay, cikgu boleh pakai software benar. Okay. Selepas cikgu download dan install dalam komputer peribadi guru baru tadi tu, okay, cikgu install dan pastikan cikgu login menggunakan awan je tu, akaun GC lah. Kita terus guna akaun GC cikgu tak perlu pakai akaun peribadi lagi. Peribadi limited 15GB ya. Kalau akaun GC unlimited. Okay, masukkan akaun GC cikgu tu dalam komputer baru dia dan synckannya dengan folder yang akan diberi kepada oleh admin pada guru baru tadi lah. Jangan masuk ya. So folder yang cikgu buat tadi tu, yang cikgu gunakan folder BRM tadi tu dan masukkan Google Site dalam folder berkenaan dan cikgu right click dan share, di mana saya tunjuk contoh di sini. Contohlah saya nak share dengan seseorang guru baru. Okay, saya guna contoh sekolah saya Okay, contohlah ni ini adalah yang sebenar. Contohnya bidang sains tematik. So ini adalah folder yang sedia ada So saya nak tambah folder baru ni, senang je cikgu. Cikgu minimizekan dia dalam bentuk macam ni. Okay, cikgu cari folder cikgu. Contohnya saya keluarkan folder ni tapak ni Cikgu buat satu folder kat luar dulu dari desktop tu. Okay, saya keluarkan
Ni folder ni saya buat dulu. Saya tulis sama Ahmad lah, nama cikgu baru ialah Ahmad. Ahmad contoh. Okey. Apa yang saya perlu buat? Saya masuk saja dalam ni. Tarik dan masuk. Cikgu tak payah upload dah. Cikgu masuk tarik je. Okey. Ini folder baru untuk guru baru Okay, tunggulah dia sync. Okey. Senang ni cikgu nak masukkan folder ni. Ini Ahmad dah keluar dah. Okey, yang kedua adalah membuat Google Site dia. Inilah folder yang akan di-share dengan Cikgu Ahmad tadi Okay, saya nak cari template Google Site. Ini template Google Site yang saya buat. Okay, setiap sekolah dia ada macam-macam template je. Cikgu guna template sekolah cikgu lah. Okay, pertama sekali untuk share template dengan Cikgu Ahmad dalam bidang sains ni, di dalam ni dia tak ada template Google Site. Okay, saya akan klik site kosong ni dulu. Okay, ni lah Google Site template yang dibuat untuk boleh guna dia kosong lagi lah kan. So pertama sekali cikgu tengok masukkan, jangan masukkan lagi cikgu duplicate dulu. Cara duplicate template ni dan masukkan dalam folder Cikgu Ahmad tadi tu, cikgu pergi ke bahagian atas ni, di bahagian more, dia ada perkataan duplicate site. Okay, dalam duplicate site ni, cikgu tekan, okay, cikgu change change bahagian ni, dan cikgu akan pergi ke bahagian bidang sains matematik dan cari folder Cikgu Ahmad. Okay, dan select. Okay, kalau boleh cikgu tukarkannya kepada nama Cikgu Ahmad. Okay, dan cikgu duplicate. Okay, cikgu duplicate dah. Dan duplicate dah selesai. Ni boleh padam hanya kacau template kosong tu. Kemudian cikgu pergi bagi bahagian bidang sains tadi, folder bidang sains ni Ahmad ni, dan cikgu check lah dia punya folder. Dia ada Google Site dia dah ada di sini. Okay, so folder di sini dah ada semua dan kita bersedia untuk share dengan Cikgu Ahmad, cikgu baru tadi So cikgu buka lah dalam ni dan tengok dalam Google Site dia. Kalau cikgu rajin, cikgu isikan nama dia dulu. Okay, masukkan nama Ahmad. Ni contoh cikgu masukkan nama dia. Itu pula buat cikgu nak buat semua ataupun dia. Okay, dan cikgu boleh publish. Okay, publish lah. Macam mana cikgu nak publish lah. Okay, publish. Okay, dah publish dan cikgu copy dia punya URL dia untuk dimasukkan dalam paparan induk nanti Okey. Okey, sudah. Ya, sekarang ni step yang seterusnya kita dah sediakan folder dengan Google Site dia. Okey. Jadi cikgu nak sharekan dengan email Cikgu Ahmad DC dia. Okey, contohnya saya nak share dalam email saya lah, tak ada email DC Ahmad ni. Saya guna email saya lah. So cikgu share folder ni. Okey. Cikgu share. Contohnya saya punya akaun GC saya .dash ni Okay, saya share dengan Cikgu Ahmad punya akaun Google Classroom dia dan tekan send. Tekan share. Okay, dah. Step yang seterusnya kita tunggu respon daripada Cikgu Ahmad. Contohnya saya lah Cikgu Ahmadnya. Saya akan buka Google Drive saya. Okay, ini adalah Google Drive saya. Ni Google Drive saya, Google Drive yang cikgu baru tadi tu. So untuk tarik masuk folder yang diberi oleh admin tadi tu, senang saja. Cikgu pergi ke bahagian share with me. Share with me ni Ini yang terbaru cikgu Share with me ni, dan cikgu pergi folder ni, dah muncul di sini. Ini adalah folder yang di-sharekan dengan admin. So untuk cara tarik masuk dalam Google Drive Ahmad ni, okay, ada cara dia. Cikgu dengar betul-betul yang ni yang terbaru. Dulu kita right click je. Sekarang tak boleh right click dah.
Kalau cikgu right click, dia ada kataan add shortcut drive. Ni tak jadi cikgu. Cikgu kena tekan Ahmad ni, bukan double click ya, tekan dulu, highlight dia dulu. Ya, okey. Highlight dulu dan dengan menggunakan tangan cikgu tekan shift dan Z. Ni. Shift Z Shift Z. Ni kepada Amy dengar. Ini shift Z. Ini adalah perubahan daripada Google So cikgu tak boleh guna right click lagi. Cikgu kena guna shift Z. Masuk. Shift dah hilang dah. Sekejap. Shift Z So shift Z ni adalah untuk bukan duplicate dia tarik link daripada admin tu ke dalam Google Drive Ahmad ni. Okay. Cikgu shift Z dan tekan my drive ni, cikgu simpanlah cikgu punya DRM Ahmad ke dalam drive cikgu dan tekan add here. Okay, bila tekan add here tu, dalam my drive tu ada Ahmad. So, apa yang cikgu ubah di sini di Google Drive admin pun akan berubah. Jadi di akhir tahun nanti, apa yang cikgu perlu buat untuk simpanan cikgu, untuk alamak, ramai pula masuk kejap. Ya, sabar je. Okay, dalam akhir tahun nanti, cikgu simpankan semua folder-folder semua guru ni tahun 2020 ni. Okay, contohnya sekolah saya Sri Maisuri, saya akan simpan seketul ni. DRM 2020 ni saya right click, saya download keluar. Okay, untuk download keluar ni cikgu carilah komputer dan internet yang berkelajuan tinggi lah nak cepat download Dan cikgu simpannya ke dalam, kalau sekolah saya sediakan satu SSD simpan SSD di mana 3 tahun kebelakang ni saya simpan dalam SSD untuk simpanan secara hard drive. Hard drive itu disimpan dalam office. Ataupun cikgu bersimpan secara online, tapi cikgu nak tarik keluar. Kenapa? Untuk tahun 21 kita akan guna pakai balik folder yang sama, di mana folder-folder yang ada pada guru tadi tu, contohnya tahun ni cikgu tu guna folder 2020 kan, dan folder-folder itu dah linkkan dengan Google Site. So untuk tahun depan Google Site tak perlu buat lagi. Kita guna Google Site yang sama, kita guna folder yang sama, yang penting cikgu ubah tahun je. Okay? Dan cikgu kosongkan site-site cikgu tu dan cikgu guna balik. Tak perlu cikgu buat kali kedua. Kita guna pakai balik yang lama. Yang penting admin kena tarik dulu keluar. Dia tarik keluar dulu folder-folder tu dan disimpan dalam satu simpanan khas. Seperti mana dulu buku rekod disimpan dalam bilik bilik yang tinggi punya buku rekod banyak. So, tapi untuk penggunaan biaran online ni, cikgu tarik aja, keluarkan folder-folder yang mengandungi semua folder-folder guru-guru sekolah cikgu dan disimpankan dalam satu simpanan khas. Jadi sekolah cikgu kena sediakan satu SSD ataupun hard drive lah. Okay, simpan di dalam satu simpanan di pejabat. Okay, ini Okay, sebagai contohnya di sini saya tunjuk kat cikgu. Okay, sebagai contoh saya tunjuk jangan masuk Okay, ini adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan biaran online. Okay, di Zon Pudu dan Zon Bangsa. Ini yang ni saya saja bertengok dengan PPD. Okay. Okay, contohnya sekolah saya. Ini adalah paparan induk sekolah saya. Dalam paparan induk ni kita ada bidang bahasa, bidang kemanusiaan dan matematik. Contoh bidang bahasa ni dalam bidang bahasa ini, setiap satu gambar cikgu ini, dia ada Google Site dia sendiri. Contohnya saya buka cikgu Anirai ni. Okay. Ini semua link-link ni telah dilinkkan dengan Google Site dia. So, foldernya ada pada admin. Okay, contoh saya tunjuk admin punya besar. Okay. Adam. Ada cikgu tak boleh join. Cuba tengok balik kenapa dia tak boleh join. Tak boleh join. Tak masuk pun. Lepas tu dia keluar kat sini. Tak ada. Cikgu mana yang tak boleh join ni? Cikgu Azhar. Cikgu Azhar dah join belum?
Dia tekan link tadi ya, tekan link tadi ya. Itulah saya buat seorang-seorang ni. Saya nak kena tekan link, saya nak kena ceramah. Kita saya teruskan Apa ni sekarang dia direkod, nanti saya akan publish dalam group nanti ya. Okey, saya teruskan Okey, tadi Cikgu Anirai tadi Ini Cikgu Anirai. Saya ulang balik saya rimbas kembali kepada Cikgu. Okey, dalam folder Cikgu Anirai ni folder yang admin miliki dan folder ini juga Cikgu Anirai ada dalam laptop dia. Okey. Apa Cikgu Anirai ubah dalam folder laptop dia, di sini pun akan turut berubah. Jadi kalau lihat di sini, ini adalah data dia punya Google Drive sekali dengan Google Site di sini Google Site gambar dia macam ni Ini Google Site. Okey. Okey, kalau rancangan harian bulan Januari, ini dia punya bulan Januari dan ini adalah bulan Januari dia. Ini adalah paparan yang nampak di mana sebenarnya paparan itu adalah begini. Ni paparan dia. Ini adalah daripada Google Drive dia. Ini paparan Google Drive. Ini paparan dalam Google Site. Okay. Dan cikgu boleh besarkan tekan button pull up ni. Okay. Dan semua ni adalah link antara Google Drive dengan Google Site dia. Okay. Yang penting juga. Dan Google Drive ini pula akan dilinkkan dengan Awan. Awan ni Awan kalau cikgu nampak dalam gambar, nampak gambar tak nampak gambar? Tak nampak gambar ni. Ada bawah kalau kemudian cikgu ada awan, awan itu akan linkkan dengan Google Drive di sini Dan apa yang berubah dalam Google Drive ni, dia akan berubah dalam ni. Jadi untuk tahun depan tahun depan apa yang cikgu perlu buat, cikgu guna pakai balik Google Drive yang sama dan folder Google Drive yang sama dan Google Site yang sama. Cuma cikgu ubah tahun je. Okay. Dan cikgu minta mereka kosongkan balik minggu 1, minggu 2. Yang penting selepas admin tarik semua folder keluar, yang penting keluarkan semua folder-folder untuk tahun ni, simpan dalam satu simpanan. Okay, simpanan contohnya yang sebut tadi hard drive ataupun SSD. Simpan dulu kita harus simpan buku kan, sekarang ni kita simpan SSD. Simpan dalam bentuk hard copy. Tak perlu cikgu nak keluarkan bilik khas untuk simpan buku sekarang. Sekarang ni cikgu simpan dalam SSD simpan dalam peti dan sebagainya. Okey, guna pakai balik untuk tahun depan yang cikgu punya buku rekod ni. Cikgu simpan dan hanya perlu ubah. Okey. Contohnya yang saya punya BLM ni, folder BLM saya ni, saya hanya perlu ubah tahun je. Tahun. Okey, tahun je ubah. Okey, yang pentingnya bila tahun depan, tahunnya adalah tahun 2021. Jadi cikgu ubah. Ini admin kena cerita kepada semua guru lah. So cikgu tak perlu buat kali kedua nak wujudkan Google Site yang lain ataupun nak wujudkan folder yang lain. Guna pakai folder yang sama, guna pakai Google Site yang sama. Yang penting cikgu ubah saja nama tahun kepada tahun 2021. Okey. Dan yang penting sekali, sebelum tahun 2021, admin kena keluarkan semua folder-folder di dalam Google Drive. Admin ni Google Drive. Tunjuk sekali lagi supaya admin kena faham Jangan terlupa tarik, kalau tidak hilang semua ni. Kalau guru dah tukar tahun 21, lain cerita pula. So ni folder ni folder seketul ni admin keluarkan. Dan saya dapati ada guru yang tak gunakan folder admin. Yang tu cikgu kena personal minta dia untuk masukkan dalam simpanan cikgu tu. Okey. Untuk keluarkan, cikgu right click, download keluar semua folder-folder cikgu. Admin saja yang ada folder-folder cikgu. Sebab apa? Folder-folder itu asalnya daripada admin. Admin yang create folder tu. Dan admin sharekan folder itu dengan guru-guru. Dan guru-guru gunakan folder itu dan perubahan dalam folder itu dan folder itu akan berubah juga dalam akaun admin. Admin keluarkan seketul. Ketul ni keluarkan untuk tahun ni punyalah. Okay, ramai yang buat tahun ni lebih kurang berapa bos ada buat tahun ni, cikgu keluarkan dulu dan simpan dalam hard disk. So cikgu saya cakap ulang-ulang supaya cikgu ingat Yang penting kena keluarkan semua folder-folder guru-guru tahun ni. Okay. Dia bukan delete cikgu keluarkan sahaja. Simpan tempat lain. Supaya
Untuk tahun 2021, guru-guru itu boleh teruskan gunakan Google Drive yang sama, Google Site yang sama. Tak perlu buat kali kedua. Okay. Sebagai contohnya, saya punya Google Drive, saya punya Google Site ya. Ini saya punya editing Google Site saya. Okay, ini adalah saya punya Google Site. So, misalnya tahun 2021 saya nak edit. Okay, saya nak hilangkan saya punya rancangan harian saya bulan Januari Okay, saya akan hilangkan. Senang saya nak hilangkan ni. Kalau cikgu tak pernah ubah, contohnya saya punya ni, bulan Januari ni kan, kalau cikgu perasan dulu pernah saya sebut jangan ubah PDF ni 1, 2, 3, 4 ni kan. Kalau dalam PDF ni semua ada kandungan dia. Okay, contoh saya buka ni, satu ni ada kandungan dia sini ini satu. So saya boleh hilangkan ni. Ni situasi di mana saya nak kosongkan saya punya minggu pertama untuk tahun 2001 Untuk tahun 2001 saya nak kosongkan. Sama ada cikgu nak kosongkan, buang macam tu pun boleh. Dan publish pun boleh, tak sama, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu tak nak buang macam ni, cikgu hanya ubah data pada Google Drive je. Contoh ni saya tunjuk cikgu Contoh saya nak ubah data saya ni So kalau ikutkan data asalnya adalah begini. Ni ialah kosong lah, ni kosong. Yang ni yang kosong belum buat Okay, saya hanya perlu override data yang lama tu kepada data yang baru. Saya tunjuk cikgu lebih sesuai cikgu gunakan secara online. Okay, saya buka kejap saya punya Google Drive secara online. Bukan di sini. Jadi saya cari saya punya Google Drive kat sini. Muhammad Adam. Mana pula Muhammad Adam? Ni. Okey, contoh saya nak override data untuk tahun 2001 So dalam ni dia Januari ada kandungan dia sini. So kalau saya nak override senang saja cikgu. Kalau nama dia satu, saya nak override inilah satu ni kosong Saya tarik masuk je. Apa yang ditulis ni adalah dia akan hilang ni. Jadi bila saya buat paparan ni saya publish, automatik dia akan hilang. Ni baru Januari 1 belum buat, nampak? Okay, ini untuk perubahan untuk tahun depan lah. Cikgu tak perlu nak delete dah, cikgu hanya ubah data di dalam Google Drive cikgu je. Contoh saya nombor 2 ni kalau tengokkan nombor 2 ni ada data, saya nak hilangkan ni. Senang saja, saya ulang sekali lagi. Dalam folder yang sama, mana folder saya tadi? Ni baru Januari okay. Saya nak ubahkan nombor 2 ni kepada data kosong. Saya angkut semua sekali lah, semua saya ubah. Saya ubahkan semua 1 bulan. Saya override semua data-data kosong tu menjadi kosong. Okay, ini 2, saya refresh dulu. Mudah aja nak delete. Untuk update tahun depannya, dah kosong semua. Lagi senang nak delete semua sekali. Cikgu buat rancangan harian cikgu ni. Okay, rancangan harian semua ni. Saya copy semua sekali ni. Saya tarik masuk. Dia akan hilang semua sekali. Dia akan override semua data menjadi data kosong balik. Ni untuk tahun 2020. Saya tak buat lah, nanti hilang saya punya data ni. Okay? Yang penting admin kena keluarkan. Kalau nak selamat, guru-guru boleh buat simpanan khas untuk buku rekod dia. Ada digital. Yang penting admin kena kumpulkan dulu lah semua buku rekod cikgu. Itu membuktikan guru-guru itu telah melaksanakan RPS dalam tahun kenaan.
Ya, Ju? Mudah je ni. Cikgu Adam, Ya. jadi maksudnya nanti bila saya dah download semua cikgu punya satu folder yang 2020 itu, and Betul? then boleh ke saya sendiri sebagai admin yang Boleh. tolong kopikan, tak payah suruh guru sebab kadang-kadang guru dia tak buat. Betul-betul boleh. Sebenarnya boleh, sebab itulah saya cakap itu. Kalau boleh PDF tu digunakan sebagai link dengan Google Site. Dan PDF itu jangan ubah nama. Kalau cikgu ubah nama, contohnya ada yang saya tengok M1, M2, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau boleh nombor satu-satu je sebab admin senang nak override data tu. Sebab saya dah buat 3 tahun dah, saya tengok ada juga cikgu buat M1. Saya nasihat dia, guru-guru sekolah saya minta jangan ubah nama tu. Supaya saya admin boleh terjunkan folder baru ke dalam setiap folder cikgu-cikgu tu, dia override data jadi kosong. Itu yang senang tu. Kalau tidak, kalau cikgu dia buat nama tu ubah, cikgu terpaksa lah minta dia delete dia lah bahagian ni dan masukkan yang baru. Double klik macam biasa, bawah tu masuk ke drive dan masukkan data baru. Itulah cara dia kalau nak ubah data untuk tahun depan lah. Sebab itu kalau elakkan ada tahun sebenarnya kan, kalau tahun ubahkan pada tahun 2021 untuk tahun hadapan. Okay, ingat cikgu untuk BRM ni senang saja cikgu. Saya ulang sekali lagi, yang penting admin kena tarik semua folder-folder guru-guru sebagai bukti cikgu tu buat. Okay, saya ulang je. Dan folder-folder itu seketul folder daripada sekolahnya. Admin tu pastikan cukup lah. Kalau cikgu ada 96 orang guru, termasuk pengetua dan semua pentadbir, tarik keluar semua dan simpan dalam satu simpanan external hard disk ataupun SSD. Simpan. Okay. Kalau ikutkan zaman dulu kita gunakan buku, 3 tahun ke belakang ni kita simpan lah. Supaya kalau ada nazir datang nak check ke, nak buktikan bahawa guru itu ada buat RPH, kita keluarkan simpanan hard disk kita ataupun SSD itu, kita boleh tunjukkan. Okay. Kita tak boleh tunjuk secara paparan induk ni lah. Tak boleh tunjuk dah sebab paparan induk ni untuk tahun semasa saja. Okay. Kita hanya boleh tunjuk melalui folder saja. Untuk folder 3 tahun belakang ni guna folder saja. Okay, simpanan. Saya tak ada contoh simpanan tu, ada kat pejabat. Dia tunjuk. Pucuk hadis. Pucuk hadis ada. Cikgu Adam. Ya. Nak tanya sikit. Kalau kata yang untuk tahun depan, Okay. saya tak nak delete file tu. Cuma Okay. saya ubah dekat Word. Kan, saya save as nama yang sama, katalah 1. Dan saya save as dari sekali PDF, minggu yang 1 yang sama, dia akan ubah juga kan dekat. Okay, macam ni. Memang betul. Ada cikgu-cikgu lain yang buat macam tu lah. So saya nasihatkan untuk folder tahun ni punya, untuk dipakai untuk tahun depan, cikgu right click, copy dan paste tempat lain. Dan cikgu ubah nama tahun 2020, yang folder yang sama tu tukar kepada 2021. Kalau boleh jangan masuk dalam folder yang sama, nanti jadi banyak pula nanti yang nak simpan nanti. Okay, faham? Saya ulang ya. Folder yang sekarang ni tahun 2020 kita akan guna balik pada 2021 kan. Folder sama. Okay, folder itu kalau cikgu nak simpan, cikgu kena copy semua folder itu dan paste ke tempat lain. Folder yang paste yang baru tu, itu yang cikgu guna simpanan cikgu. Yang lama ni jangan dikacau. Cikgu tukarkan tahun 2021. Contohnya folder tahun BRN 2020 Muhammad Adam kan. Untuk tahun depan tukar je folder ni kepada BRN 2021 Muhammad Adam. Tapi cikgu dah copy tadi kan ke tempat lain. Yang tu sebagai rujukan cikgu. Kan cikgu nak buat rujukan kan yang file-file lama kan. Sebenarnya macam ni cikgu, kita ada 2 file sebenarnya. Dalam bentuk Words dengan PDF. Words itu kita tak hilangkan. Yang kita kacau hanya PDF saja. Yang dipaparkan dalam Google Site tu. Words tu cikgu boleh guna balik. Cikgu tunjuk ni buat. Kalau saya gunakan Excel. Excel ni saya boleh guna balik. Yang kita kacau adalah bahagian PDF 1, 2, 3, 4. Ni je kalau cikgu nak hilangkan lah. Jadi dia reset kepada yang ni 1, 2, 3, 4 ni yang kita nak hilangkan untuk tahun 2021. Tapi benda ni masih ada lagi. Jangan imbang cikgu. Cikgu boleh guna pakai balik. Itu yang cikgu confuse tu.
Dan kalau cikgu linkkan PDF ni, ini yang kita akan kacau. Kita akan hilangkan. Ini yang akan hilangkan ya. Kalau cikgu pakai 1, 2, 3, 4 ni, ini akan drop data yang baru yang kosong. Okay. Tapi yang ni masih ada lagi. Yang cikgu guna words. Saya guna PDF. Saya punya RPH. Kalau cikgu guna words, masih elok lagi. Cikgu boleh guna. Tak perlu simpan kali kedua sebenarnya. Simpanan tu dah diambil oleh admin untuk disimpan dalam SSD. Okay, boleh faham dia? Ada soalan? Bila ajukan terus, kita jawab terus. Ya. So, untuk tahun 2020 ni, cikgu tak perlu ubah lagi lah untuk tahun 2021. Cikgu admin hanya perlu ubah tahun je. Guna pakai balik benda yang sama. Tak perlu cikgu nak buat banyak kali. Ni yang best ni. Cikgu tak perlu buat banyak kali, cikgu hanya buat penambahbaikan. Cikgu nak tambah apa-apa pun boleh. Bahagian saya makan ni pun cikgu boleh kosongkan balik. Saya rasa semua buat macam ni kan, saya makan kan di bawah ni kan. Bahagian saya makan ni, kalau ini saya makan ni, pentadbir dia boleh semak. Dia boleh button ni akan hidup. Ni saya tak sign in lah, dia boleh. So Cik admin boleh padam balik semua nama-nama, semua boleh padam balik, penyiraan ni akan jadi reset. Yang penting admin bukan hanya tarik je, cikgu guna tarik juga folder semakan BRM. Ini adalah semakan BRM tahun 2019 tadinya, 2020. Cikgu tarik semua, keluarkan, download semua semakan ni, download dulu masuk dalam SSD. Dan ini cikgu boleh kosongkan balik. Dan boleh guna pakai. Ini senang juga dia, kosongkan balik je. Untuk tahun 2021. Macam ni contohnya. Untuk tahun 2020 saya akan jadikan tahun 2021. Habis. Itu je. Dan kalau cikgu-cikgu lain, dia kena ubah sendirilah folder yang sendiri. Yang penting tarik dulu keluar. Download keluar dulu, simpan dalam satu hard disk. Okay. Senang je gua, tak susah pun ni. Sebab kita dah guna setahun kan. Cikgu boleh tahulah. Okay. Ni saya tak tarik lagi lah. Saya tunggu bagi masa cikgu edit. Bagi masa cikgu lengkapkan dia punya folder supaya bersedia untuk disedut keluar lah. Ini yang akan sedut keluar ikut tarikh yang dibagi. Contohnya tahun 2020 ni bulan 12 kita bagi masa lah. Mungkin kita bagi masa pada 20 bulan 12 semua guru-guru kena masukkan semua data-data RPH cikgu dalam folder masing-masing. Okay, supaya boleh admin tarik keluar. Okay. Misalnya cikgu dapati ada satu cikgu bila cikgu buka kosong semua, rupanya dia pakai folder luar. Dia tak guna admin punya folder. Jadi cikgu terpaksalah minta cikgu tu hantar sendiri folder dia kepada admin untuk disimpan. Dulu kita simpan, kita minta guru hantar buku kan. Sekarang ni cikgu minta guru hantar folder. Itu cara kedua lah. Kalau cikgu nak minta guru tu hantar sendiri folder dia kepada admin untuk disimpan, ataupun sediakan satu desktop di pejabat, simpan sendiri, masukkan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Janji ada penyimpanan data tu, penyimpanan data kepada semua guru-guru, folder BRM dia tu simpan. Okay, itu perkara simpanan lah. Alright, jauh simpang tu ya. Okay, ni semua peranan guru. Setiap guru akan dapat satu folder. Dan ini yang biru ni, adalah Google Site mereka. Jangan buang ada juga yang cikgu buang Dia ingat virus, bukan virus. Ini adalah Google Site. Google Site, dalam folder cikgu tu ada Google Site. Google Site ni lah yang saya paparkan tadi. Ini adalah editing. Kalau saya dekat sekolah ni, semua sekolah saya ajar, ada 3 benda ni. Satu, folder. Satu, shortcut untuk editing. Satu lagi, paparan induk. Yang editing ni adalah benda ni dalam Google Drive cikgu. Dalam Google Drive cikgu ni. Kalau saya buka saya punya Google Drive, saya punya ni, ada tersimpan ni. Ini adalah Google Site cikgu. Jangan dibuang. Dan Google dah maklumkan jika cikgu delete apa-apa file masuk dalam trash, dalam tong sampah Google Drive ni, tong sampah Google Drive ni, cikgu boleh recover balik dalam masa 30 hari. Item in trash are deleted forever
after 30 days. Kalau cikgu terdidik kan, cikgu tak boleh keluarkan jika dah melebihi 30 hari. Dulu tak, dia tak keluarkan perkataan ni. Sekarang ni cikgu kena berhati-hatilah. Bila cikgu terdidik, cikgu boleh keluarkan refresh jangka masanya 30 hari, sebelum 30 hari. Kalau tidak, dia akan delete selama-lamanya. Okay? Right. Okay? So kalau cikgu hilang, ada yang sekolah, dia hilang ni. Dia tekan benda ni tak keluar. Cikgu tak nak bimbang. Cikgu buka je folder cikgu tu. Folder dalam ni. Ni. Cikgu double klik kat sini pun boleh. Ataupun right click. Google Drive, view on the web. Pun boleh. Ini buka terus keluar. Ini editing. Ini adalah untuk edit cikgu DRM cikgu lah. Okay cikgu boleh Okay. Okay, so untuk penambahan page ataupun penambahan folder untuk tahun ni disebabkan oleh template yang saya sediakan untuk tahun ni sampai sampai November je kan. So cikgu kena tambah site ni, cikgu kena ajar cikgu lain lah. So untuk tambah site contoh saya akan cari site untuk ditambah. Kalau admin nak buatkan pun boleh, tapi kalau ramai tu saya tak tahulah admin boleh buat tak tu semua orang. Kalau nak buat boleh, admin tak masalah kan, senang kan. Contohnya sekolah saya akan edit saya punya seorang guru. Saya ambil seorang Cikgu Bahariah ni. Saya buka dia punya Google Drive. Google Site ni Google Site So untuk tambah page dalam Google Site cikgu tu, sebab saya buat punya Google Site template sampai bulan 11 je. Okay. Sampai November je kan. Untuk tambah ini, cikgu dengar, cikgu admin kalau cikgu boleh buat untuk semua orang, alhamdulillah lah. Kalau cikgu tak boleh buat, cikgu nak ajar guru cara tambah. Senang ni tambah. Cikgu pergi ke bahagian page sebelah kanan ni. Kanan ni, page. Kan? Pergi rancangan harian. Ni semua bulan kat sini. Cuma bulan Disember tak ada. So untuk tambah bulan Disember ni senang je cikgu. Kacang je. Cikgu pergi ke 3 titik ni. Duplicate page saja. Duplicate page dan namakan dia sebagai bulan Disember ataupun DIS lah. DIS. Okay. Copy satu, copy dulu dan keluarlah bulan Disember. Okay. Ini sebenarnya saya duplicate daripada November ke Disember. So saya ubahlah nama dia sebagai bulan Disember. Ini tukar kepada 44 tadi jadi 45. Ini yang data ni boleh delete lah. Sebab itu data daripada bulan November. 46. Okay, cikgu tambah lah, tak cikgu tambah. Duplicate je. Saya buang dulu. Saya dah duplicate ni. Duplicate duplicate section 47. Duplicate 48. Okey, ni bulan Disember. Okey, bila cikgu dah ubah ni, jangan lupa pula ubah, tambah lagi dekat dalam folder ni. Folder offline cikgu ni. Sampai bulan, saya punya dah. Saya tambah sini dah. So cikgu November tu cikgu copy je bulan November tu dan paste buat nombor 12 bulan Disember pula. Dalam kandungan ni pun ada juga dia punya PDF dia. Okay. So lengkap pula untuk tahun 2020 sampai bulan Disember. Okay. Sampai bulan Disember. Yang penting tapak dalam Google Site ni cikgu dah tambah dah. Jadi bila cikgu publish, cikgu akan nampak sampai bulan Disember. Okay, ada pernah jadi tak publish keluar macam ni? Ini adalah publish kali kedua ni. Kalau cikgu tekan macam ni keluar macam ni, kita tekan publish kan. Kalau tak nak macam ni, cikgu boleh ubah dari setting dia. Tekan setting di sini. Bukan sini Tekan ni, publish option ni. Cikgu pergi publish setting. Unable tick ni. Ini yang ramai yang kata, saya dah publish. Rupanya tak publish lagi. Sebab kalau cikgu tekan editing must review ni, cikgu kena publish kali kedua, 2 kali publish, tak nak lah. Kita buang ni, kita tekan save. So kalau cikgu nak publish, tekan publish sekali je. Dah publish dah. Kalau tidak, cikgu nak publish kali kedua, tekan sekali publish je. Dah habis. Kalau cikgu tak ubah tadi ni, setting tadi, tunjuk lagi,
Save. Kalau tekan publish, dia minta kali kedua publish. Hanya review dulu, kemudian baru tekan publish. Okay. Kita tak nak lah tu kan. So cikgu hanya tekan antik ni je, dan save dan publish je. Dah settle. Dan cikgu boleh view lah. Ini adalah paparan Cikgu Bariah punya untuk bulan Disember. Okay, November. Dia buat hujan pula, November ni hujan semua. Okay. Kalau cikgu nak tengok paparan lebih jelas, tekan di ujung ni. Tekan pop-up keluar yang besar ni. Ni untuk paparan. Okay. Dan bila cikgu tekan tu, kalau admin nak buat komen, pergi bahagian halaman utama lah. Boleh komen di sini. Okay, untuk komen di sini pentadbir boleh login masuk dulu login masuk dalam ni. Gunakan akaun Google cikgu. Kalau di sekolah saya ni, saya masuk lori lalu je. Kalau di sekolah saya ni, kita masukkan apa tadi? Puan Bariah. Kalau di sekolah saya ni, saya masuk ni ialah saya punya KB Kalau untuk pentadbir untuk semakan, kalau cantiknya cikgu sediakan ID setiap pentadbir dan masukkan gambar dia. Contohnya ini menunjukkan Puan Nur Kayati ni telah semak Cikgu Bariah punya BRM. Okay, dah boleh tanya lah. Yang penting bila dah disemak, di bahagian semakan pentadbir di bawah ni, tekan aja keluar dia punya Google Sheet dan semakan ni dah disemak. Okay. Tadi semak bulan berapa tadi? Bulan 39. Tengok 39. 39 kita semak. Maknanya dia buat semakan lah. Dan akhir sekali tengok dia punya ujung sekali, penghujung ni situ 40. Cuma yang ni saya rasa saya tak perlu rasa nak ditambahkan lagi lah. Kalau cikgu tambah cikgu pening, ada pengiraan di sini. Ni sampai semakan sampai 44 je. Ni nak tambah ni saya kena nak tambah susah sikit cikgu. Apa saya akan go through setiap sekolah lah. Saya akan buat untuk cikgu bahagian Google Sheet semakan Pasal semakan ni semua dah faham Dia ada pilihan Kalau sign in akaun sekolah ataupun akaun admin. Saya sign in akaun ni jap. Okay, untuk semakan pentadbir senang je semakan pentadbir. Ada dua perkara. Perkara pertama, cikgu pentadbir akan semak dulu kandungan harian dan setengah harian. Contohnya bulan November. Sekarang ni minggu ke-43 kan? 43. Okey, 43. 9 sampai 13 November dia dah buat dah. Okey, semak dulu, tengok dulu. Ni adalah ulang kaji bentuk digital dia ada bagi link senang dulu kalau pakai online ni, bagi ada link semua. Tekan jadi dia keluar nanti. Okey. Right, dia tengok okey dapati semua ada. Ni ada masa dia punya PDPR dia di rumah. Dah ada semua lengkap. Okey, dah puas hati tengok rancangan mengajar dia. Okey, itu pertama. Okey, kalau cikgu nak komen, nak buat tahniah ke, tolong berbetulkan ke apa, komen kat depan ni. Okey, komen. Yang penting cikgu login dulu. Kalau saya login saya ni account, keluar gambar saya ni. Gambar ni cikgu boleh masukkan nanti. Okey. Ini dah dia tahu saya nak login. Okey. Cikgu komen je. Tahniah ke apa ke sebagainya, atau betulkan BRM ataupun tolong lengkapkan dan sebagainya. Dah buat benda ni. Jangan lupa tipkan pada Google Sheet. Google Sheet ni buka ni, keluar ni lah. So, tipnya ada banyak pilihan ni. Sama ataupun disemak. Belum buat, tiada refleksi, disemak saya keluarkan disemak dia keluar hijau, belum buat merah, tiada refleksi keluar biru, rujuk ulasan keluar kalau koko, hantar lambat tunggu, cuti, salin dan sebagainya. Okay, padam macam tu je. Sebab itulah nanti kalau hujung tahun ni untuk tahun 2021 ini boleh padam macam tu je, padam delete je, tekan delete je. Okay. Sebab kita nak guna pakai balik folder yang cikgu buat selama ni dan Google Site selama ni dan sheet semakan ni diguna pakai balik. Yang penting semua benda ni untuk akhir tahun disedut keluar dulu oleh admin. Simpan dalam satu hard disk ataupun simpanan SSD. Itu yang penting. Okay.
Kalau di sekolah kami ada satu SSD dah simpan dah untuk 3 tahun kebelakang ni. Okay, di mana kita dah start tahun 2017 lagi, dia tu masih ada lagi tersimpan dalam SSD. SSD kalau boleh ambil lah yang besar sikit 240 ke ataupun 300 lebih ke gigabyte bukan harga gigabyte. Kalau sekarang SSD untuk 240 lebih kurang RM165. Murah je tak cikgu, mahal pun. Dia boleh beli untuk simpanan dan dia bagus tak cikgu, simpan semua data-data, terutamanya data SKPMG. SKPMG ni dia perlu data. Contohnya kalau sekolah kami ada SKPMG, simpanan data semua bentuk video ke ataupun hard copy video ke ataupun minit-minit mesyuarat secara online disimpan dalam satu tempat. Contohnya sekolah kami dah buat satu SKPMG. Ni semua gunakan Google Site, tak perlu cikgu gunakan benda lain. Google Site, guna Google Site je. Kalau SKPMG dia ada standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 sehingga standard 5. Okay, yang paling penting lah standard 3. Semua simpan data boleh simpankan dalam Google Drive cikgu lah. Google Drive yang saya sebut tadi lah, admin Google Drive. Ya ni, saya dah campurkannya ke dalam Google Drive. Ni folder pengurusan. Ini saya pisahkan kepada segmen dulu. So cikgu boleh masukkan dalam ni, gunakan Google Site cikgu. Okey. Dan 2 tajuk lah. Sekejap. Okey. Ni sekali lagi saya sambung Ni yang guru ni yang dalam ada Google Site tadi tu. Okey, yang penting kalau cikgu tengok 2-3 dalam tahun ni bila kita bagi satu Google Site yang biasa aktif, dia buat macam-macam Google Site. Kalau cikgu tengok tadi yang sekolah saya punya tadi tu, dalam BRM ni setiap Google Site cikgu ni ada macam-macam perubahan. So cikgu tengoklah perubahan-perubahan yang ada dalam Google Site cikgu ni kan. Macam Ustaz Azmi ni, dia ni standard lah kan. Ada yang cikgu dia tak buat, dia buat standard je. Ada yang cikgu kreatif, dia akan buat berbagai bentuk dalam Google Site, tak kisah. Asalkan dia ada RPH dan ada RPT. Ini Google Site cikgu Multi ni sekat ni dia yang terbaik sekali lah. Dia punya Google Site dia, dia punya DRM dia. Okay. So dia dah jadi kreatif dah. Cikgu ni bukannya dia tahu dia wajib dia buat buku rekod, tapi bila kita dah jinak dalam setiap minggu kena buat rekod, dia lebih suka menggunakan paparan ni untuk menambah ilmu dalam penggunaan ICT dia. Okay. Okay. So ni saya makan tadi, saya sebut tadi saya makan pentadbir. Ada 2 benda. Pertama dia tengok dulu, dia komen, kemudian dimasukkan dalam Google Sheet ni. Okay. Komen dia ada sini. Dia komen ada di sini dan masukkan dalam Google Sheet ni untuk rekod. Kalau seperti lah dulu dia rekod di tempat lain, dia rekod gunakan rekod di tempat lain. Okay. Alright, sekarang 10.30. Saya buka soalan cikgu boleh tak? Saya seorang cakap, rasa macam cakap seorang ni. Dia dah sembunyi kat sini. Okey, Amy ada nak cakap apa? Cikgu Adam, untuk yang bahagian komen pentadbir, kalau tahun depan adakah kita akan sambung, adakah dia akan hilang ataupun sambung bawah je macam mana? Sambung je, tak salah. Tak, biarkanlah. Okay. Sebenarnya kalau kita buka diskus tu, cikgu ini buka diskus ini tahu diskus ni dia benar diskus ni kita free dapat. Kan cikgu masuk diskus cikgu ni. Kita buka diskus ni. Dia dah log out dia. Okay. Dia nak tukar tu boleh sebenarnya. Ya, saya tunjuk cikgu tukar. Contoh saya nak tukar saya punya diskus ni. Saya double klik saya punya sini. Ini adminnya, ini faham hanya tukar identify je. Tak apa cikgu, saya rasa teruskan cikgu. Kalau saya cakap ni cikgu pening je. Dia ada coding ni. Ada coding ni. Kalau cikgu tekankanlah.
sebenarnya boleh tukar ni, tukarkan perkataannya. Saya tukar perkataan, untuk saya tukar tambah S ni. Cikgu, Yep. kalau kita tukar, maksudnya semua cikgu kita kena tukar ke ataupun Cikgu saya kita tukar boleh buat satu link? Oh, okey. Tak payah tukar lah kot. Tukar teruskan lah. Kan? Cikgu. Jadi dia terkejut kan, nak tukar-tukar kan. Tak payah. Saya tukar, biarkan saja. Dia yang penting ini menunjukkan ada komen lah. Bukan saja dia tick pada Google Sheet tu. Ada juga respon daripada pentadbir. Utamanya kalau pengetua dengan PK1, dia sebulan sekali dia semak. Kan? Yang Zainnya diberi kuasa kepada KB tu semak. Sebab KB lebih dekat dengan panitia-panitia. Dan kita tahu pengetua dengan PK1 dia sibuk kepada pentadbiran sekolah. Jadi dia hanya semak sebulan sekali lah. Dan dia ada semakan. Kalau dia tak nak tick, dia tak nak tick bahagian ni, untuk pengetua ataupun PK1, dia hanya perlu komen je lah sini. Bila nak komen tu pastikan dia masuk akaun dia. Log out jap. Okay, saya masuk akaun pengetua saya lah. Kalau pengetua saya dah ingat lagi ni email. Add another. Saya bentuk pengetua.supermai. Logilah macam biasa. Masuk. Dia keluarlah muka pengetua saya lah. Okay. Bolehlah kata tahniah apa dan sebagainya. Saya boleh menyamar ni. Dia keluarlah macam tu. Jadi ia menunjukkan bahawa pengetua atau PK1 yang login tadi tu, dia ada buat semakan ataupun secara lalu dia ada tengok lah BRM cikgu ni. Okey, cikgu, ada lagi soalan daripada admin? Cikgu Adam. Ya. Ni, Cikgu Razia. Okey, yang perlu dilakukan oleh admin adalah mula bulan 12 tu dia finalize semuanya dia punya folder. Betul. And then kita bagi masa untuk dia kalau dia nak download sendiri dekat dalam dia punya desktop ataupun PC, laptop. Okay. And then sebab kalau dia nak download dia punya folder sebelum kita ambil dia punya grab dia punya folder and then kita download as a admin lah, simpan kat dalam simpanan saya sendirilah kan untuk yang admin punya. And then yang Google site tu memang dia tak boleh akses apa-apa lah, memang just rename untuk 2021 kan, betul? Ya, betul. So 2000 yang site tu dia tak boleh save, dia cuma boleh save dia punya folder dia saja, betul tak? Betul. Alright, thank you Cikgu Adam. Saya ulang sekali mana yang terlepas. Untuk tahun 2020 ni, apa kerja buat guru tadi tu dalam folder tu, admin download keluar. Bukan copy paste, sebab dalam Google Site dia tak boleh duplicate. Dia kena download keluar. Okay. Right click pada ketul folder admin tu, download keluar. Dia lambat sikit lah. Sebab itulah kalau boleh guru-guru jangan simpan macam-macam dalam BRM dia tu. Kadang-kadang ada dia simpan video lah, ada simpan ni sebab benda tu ditumpang dengan admin punya account kan. Kalau boleh minta dia orang keluarkan video ke apa, hanya BRM saja untuk disedut. You faham ada juga guru dia simpan PDPC dia dalam folder BRM dia tu. Kalau hendak dia keluar kejap, kita sedut yang BRM saja. Kadang-kadang itu mula saya sedut guru saya lebih kurang 16 GB. Tahun kedua tiba-tiba meningkat 30 GB. Mula dia guna pendrive, sekarang terpaksa guna hard disk. Sebab rupanya cikgu ni dia masukkan PDPC dia dalam BRM dia. Boleh tak masuk? Boleh masuk, tapi kalau boleh kita nak sedut BRM saja. Kita sedut BRM tu dan kalau boleh cikgu buat semakan sikit lah yang mana yang kadang-kadang guru digunakan bukan folder admin, minta dihantar folder dia kepada admin supaya dia boleh disimpan semua sekali dalam satu hard disk ataupun SSD. Okay, kemudian baru cikgu bagi beritahu pada semua guru guna semula site dia dan folder itu diguna pakai semula. Kalau cikgu nak reset balik dia punya dalaman dia, dalaman bulan Januari ni cikgu boleh reset macam saya sebut tadi lah, drop by drop dia punya folder kosong tu je macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, contoh saya punya tadi tu saya ulang sekali lagi saya punya bulan Januari tadi saya dah drop by, saya kena betulkan balik ni jauhnya
Ya, contoh saya nak kosongkan bulan Februari pula. Okay. Saya hanya ganggu bahagian ni saja. Bahagian PDF je, merah ni. Okay. Kalau saya ada, saya buka ya, yang 5 ni ada kandungan dia adalah ini ya, saya punya pH. Saya hanya ambil yang kosong saja. Yang kosong tu bulan Februari, kalau dia tak tukar nama lah kan. Kalau cikgu tu tukar M1, M2 tak boleh nak buat apa, cikgu kena ikut dia punya lah. So, nak rename dulu ataupun remainkan ni pun boleh. Saya hanya keluarkan bulan Januari Saya tunjuk juga contoh Kalau ikutkan bulan Februari saya ada RPH Ini RPH bulan minggu kelima Okay, saya tunjuk yang tadi bulan Januari tadi ya. So ini ada kandungan dia. Dalam ni hanya tulis belum buat lah, hanya drop by ya, drop masuk ya. Dan override data tadi 5 minggu kelima dah dikosongkan. Jadi bila saya buka saya punya ini saya refresh. Ini siap sedia untuk tahun 2021. Kosong lah. Dia akan masuk data baru lah. Anda masuk data baru senang saja. Okey, contohnya saya nak buat data baru, saya ulang balik Kalau ini adalah tahun 2021, saya nak buat bulan Januari, saya buka saya punya ni secara offline dalam komputer sendiri. Contohnya bulan 5, ni Excel saya dah siap dah. Tahun 2021. Bulan 5 ni kosong ni kan. Ini saya guna Excel lah, saya punya RPH. Okay, contohnya saya nak buat lah muka depan ni tahun 2021. Okay, 2021. Saya buat secara realiti okay. Bulan Januari, okay, Isnin. Okay, 1 Februari 2021. Mungkin ni adalah bulan minggu ke-6. Okay, dah siap semua. Ini pun saya tukar juga 1 bulan hingga 5 bulan contoh okay. Indeks masukkan, pelajaran Isnin masukkan, rasa masukkan. Saya mengajar sikit tak banyak lah. Rabu yang penting tukar tarikh lah, tarikh tukar. Tukar tarikh pada 2021. Okay, dah tukar, misalnya tukar lah kan. Okay, dah tukar. Kemudian saya akan import minggu ni. Cikgu tak sama saya, cikgu guna words kan. Memang tak sama. Oh, tak boleh pula. Import ni saya akan masuk cari saya punya Google Drive. Susah pun nak cari Google Drive. Dekat sini rencana harian Februari minggu ke-5 lah. Dan override data. Ini cara guna Excel lah. Kalau cikgu guna Word, boleh guna Word macam biasa lah. Save as kepada PDF. So, data PDF yang saya buat tadi tu ni akan berubah lah. Ni. Okay, bila berubah awan akan pusing. Dia pusing dan saya boleh check saya punya tu. Saya punya ni, okay, yang ni melubat ni saya refresh. Dia akan kembali semula lah. Minggu ke-6 pula. Tadi minggu ke-2 kan, salah ni. Saya tukar minggu ke-5, bukan minggu ke-6. Minggu ke-5, tukar balik. Tekan save dulu. Ini saya nak edit semula lah, nak buat refleksi dan sebagainya. Import. Sekali lagi tadi kat mana? Rancangan harian Februari minggu ke-5. Save, override data. Ini guna Excel lah. Kalau cikgu guna Microsoft Word, save as kepada PDF. Sebab itulah saya minta cikgu pakai PDF lah, senang. PDF itu adalah key kepada untuk linkkan dengan Google Drive. Dah siap. Dan tukarlah kan minggu 26 akan jadi minggu ke-5. Dah settle minggu 5. Okay, mudah je kan. So bila cikgu tahun depan dah guna pakai tahun 2020,
Cikgu tu tak perlu lagi link. Nak masukkan link semua tak payah. Benda tu guna ubah je dalam folder dia. Tapi kalau ada masalah, contohnya dia buat tadi tak keluar-keluar, jadi kena buat link baru lah. Kena buat link baru. Link baru macam biasalah. Cikgu hanya delete yang lama, masukkan yang baru. Double klik bawah dia tu, tekan ni, masukkan yang baru. Carilah cikgu ni Google Drive. Okay? Alright. Okay, ada lagi soalan? Hampir pukul 11 dah ni. Ada soalan lagi cikgu? Setakat ni admin boleh faham sikit? Apa yang perlu dia buat untuk kumpulkan semua data cikgu tu? Ada yang nak tanya soalan lagi? Kabel. Okey, Adam. Tak apa, Adam relax sekejap. Bagi saya bercakap sikit. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan pengetua dan guru-guru admin sekalian, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi secara atas talian ini. Walaupun perancangan asal kita adalah kita nak bersemuka, tapi nampaknya keadaan tak mengizinkan, kita terpaksa menggunakan pendekatan ini. Dan sebenarnya fokus kita adalah oleh kerana kita dah hampir berakhirnya sesi persekolahan. Secara fizikalnya sekolah telah ditutup, tapi cikgu tidak bercuti, tapi kita kena buat persiapan, khususnya dari segi apa yang Adam sebut tadi berkenaan dengan pengumpulan semula semua sekali buku rekod mengajar guru yang sebenarnya perlu disimpan. Kalaupun kita tidak simpan dalam bentuk hard copy, kita boleh simpan dalam bentuk soft copy, kerana dokumen ini penting, perlu disimpan dalam tempoh 5 tahun, ya, berbanding dokumen kewangan sehingga 7 tahun. Jadi kalau sebelum ini kita simpan buku-buku yang begitu banyak dalam store, so ini sebenarnya kita kena simpan dalam satu sama ada Google Drive, dan sebenarnya kita perlu backup lah dengan external hard disk, supaya sekiranya berlaku apa-apa kita masih boleh dapat dokumen buku rekod mengajar berkenaan. Saya kira pertemuan ini sebenarnya bukan sahaja beri fokus kepada isu tadi, tapi sebenarnya kita berhasrat nak mengumpulkan admin ini supaya anda juga boleh sama-sama membantu. Kita ada 22 buah sekolah terlibat dalam buku rekod mengajar atas talian ini, dan kita sebenarnya menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza berbanding apa yang pernah kita dengar sebelum ini, menggunakan Microsoft Teams dan juga platform Google yang lain. Jadi saya sebenarnya dah tengok kedua-dua yang dibuat oleh Cikgu Fazli yang merupakan calon Teachers Global Award pada tahun ini, yang menggunakan MS Teams. Nampaknya menarik, tapi saya masih tengok apa yang Adam kemukakan ni lebih mesra pengguna dan lebih mudah dari segi cikgu. Kalau jenis orang yang suka situasi pendekatan macam Google Site tu nampak cantik, ada colourful, ada gambar-gambar yang kita boleh masukkan, pendekatan yang kita ambil ni lebih baik. Namun begitu, apa juga keputusan sebenarnya, tuan-tuan sebagai admin sangat penting. Tuan-tuan merupakan kunci kejayaan. 80% daripada kejayaan buku rekod mengajar ini adalah tergantung kepada guru admin. Sokongan dari pengetua sangat penting juga. Mereka juga harus terlibat sama, tapi mereka 20% saja peranan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru admin ini sangat penting untuk saya, dan saya sebenarnya adalah beberapa nama yang saya kira saya nak gunakan untuk tujuan menjadi jurulatih utama, ya, sekiranya kita nak buat beberapa penambahbaikan. Ya, Adam bertindak sebagai ketua jurulatih. Jadi saya adalah beberapa nama, cuma saya kalau boleh nak berjumpa secara bersemuka lah. Tujuannya ialah kita mungkin ada idea-idea lain supaya kita nak buku rekod mengajar yang kita buat ni lebih mesra guru. Mungkin ada pendekatan lain, mungkin ada idea daripada tuan-tuan dan puan-puan yang lebih baik,
yang boleh kita buat. Apa yang kita buat sekarang ini sudah pun ditambah baik dari masa ke semasa, daripada 2017, 2016 dah kita mula 2017 lagi secara keseluruhan, dan ditambah baik dari masa ke semasa. So mungkin tuan-tuan dah mula lihat keseluruhan penggunaannya, mungkin ada idea yang boleh dikemukakan supaya kita boleh laksanakan dan dia lebih mesra guru, mesra pentadbir. Mesra pentadbir maksudnya pentadbir lebih mudah untuk buat semakan setiap bulan, dan juga yang perlu kita ambil perkiraan ialah mesra kepada pemantau luar, yang akan membuat semakan, mungkin daripada PPD, mungkin jabatan ataupun kementerian. Jadi idea-idea ini kalau kita dapat kumpulkan, kalau misalnya 22 buah sekolah ini saja yang berminat, saya kira tak ada masalah. Kalau ada yang masih lagi nak terlibat, itu kita terbuka. Tapi kita nak perkasakan, kita nak mantapkan terus penggunaan buku rekod mengajar ini. Kalaupun ada guru-guru atau admin yang akan berpindah, kita masih boleh kekal terus menggunakan buku rekod mengajar ini. So kalau ada apa-apa persoalan, sila kemukakan. Rakan-rakan pengetua mungkin ada pandangan, bolehlah kemukakan. Kita akan cari solusi yang terbaik, bagaimana kita dapat mengatasi apa juga permasalahan secara bersama. Saya kira pendekatan atas talian ini sudah jadi satu perkara yang sangat mendominasi sistem pembelajaran kita. Barangkali tempohnya makin panjang lagi, kita tak pasti. Mungkin tahun depan akan terus kita menggunakan sistem atas talian ini. Jadi pendekatan yang telah kita ambil lebih awal ini, dari segi penggunaan buku rekod mengajar, sebenarnya sudah pun berada di landasan yang betul. Itu saja. Mungkin kalau ada apa-apa pertanyaan dari segi pentadbiran dan pengurusan, bolehlah kemukakan di sini. Kita mungkin tak dapat berjumpa selalu, tapi saya kira kalaupun ada masalah yang berbangkit, grup tele BRM itu ada, dan bolehlah teruskan kemukakan apa juga masalah yang dihadapi. Okey, baik, saya kalau ada apa-apa soalan, silakan. Okey, sebenarnya BRM online ni melatih guru-guru untuk menggunakan website. Website itu bukan hanya guna untuk BRM saja, untuk buku rekod je. Dan cikgu-cikgu sebenarnya boleh minta, contoh di sini saya tunjuk ya. Contoh macam di sekolah kami, kita ada satu dipanggil learning center. Dan learning center ni, semua benda ni pakai menggunakan Google Site. So dalam BRM online cikgu tu sebenarnya dia boleh masukkan dia punya PDPC. Masukkan PDPC ya. Ini semua adalah Google Site yang boleh sambung dengan nota, dengan buku rujukan, video pembelajaran. Cikgu boleh minta admin boleh tunjuk ajar kepada semua guru, boleh gunakannya sebagai medium PDPC dalam kelas. Dan ada juga yang sekolah lain gunakannya sebagai buku pengurusan. Dan pendek katalah, guru-guru besar ni boleh gunakan berbagai cara. Boleh gunakan sebagai PDPC cikgu, boleh gunakan sebagai pentadbiran cikgu, boleh gunakan untuk pengumpulan data-data seperti SKPMG. Macam sekolah kami ada satu SKPMG, kita boleh gunakan data ni di mana cikgu hanya dropkan evidence yang terbabit dan disimpan dan distorekan ke dalam Google Drive sekolah. Okey. Itu yang saya nak tambah sikit lah. Okay. Ada lagi soalan-soalan daripada admin ataupun pengetua-pengetua yang boleh saya jawab? Cikgu Adam, ya saya. Kalau misalnya cikgu tu pindah, adakah kita kena simpan juga dia punya file BRM tu? Okey, macam ni. Kalau dia pindah di sekolah yang ada sama macam kita, saya boleh pindahkan folder dia terus ke sekolah Penan. Tapi kalau dia pindah ke sekolah yang tidak menggunakan
pelantar BRM ni ataupun gunakan secara soft copy, tiba-tiba dia pergi sekolah baru, sekolah tu gunakan buku. Jadi kalau ikutkannya sekarang ni zaman buku ni dah tak ada dah, kebanyakan zaman gunakan file. Cikgu minta dia bawa sekali folder itu dalam pendrive dia lah, simpanan dia, sama ada di sekolah sana minta dia print out ataupun buat yang baru terpulang. Jadi benda tu ada ditunjukkan kepada pentadbir di sana. Okay, simpan. Okay. Kalau kita untuk sekolah ni, kita simpan saja dia punya folder dia. Sebab dia copy kan, copy bawa ke sekolah baru. Sebagai bukti dia pernah buat dia punya buku rekod dia di sekolah lama. Okay, jawab soalan Terima kasih. Ada lagi daripada admin? Rasa banyak soalan ni nak tanya ni. Setakat ni boleh cikgu untuk ladap. Cikgu boleh buat ladap ya, ladap dengan guru-guru secara PLC. Inilah peluang cikgu untuk buat ladap dengan guru-guru. Sebab bagi sebahagian dalam digital ni memang cikgu kena buat lah. Rasanya dalam MCO ni cikgu boleh buat dengan guru-guru lain. Cara untuk persediaan untuk tahun depan. Cikgu boleh buat lepas ni. Ada lagi yang nak cakap ini, Amin? Betul? Cikgu Adam? Ya, saya. Hello? Saya punya sekolah BTR Bandar Tun Razak. Kadang sekarang ni admin kena approvekan komen pengetua kepada semua guru. Memang ada masalah ke memang macam tu? Apa? Yang komen Komen-komen pengetua ni yang terbaru ni admin kena approvekan di discuss. Okey. Kalau macam tu lah ceritanya, kena buat saya dah try dah cikgu punya tu. Kita buat email baru lah untuk betul. Ataupun guna email lain lah kot. Sebab email Guna ban. email pengetua yang baru. Buat yang baru, page baru lah. Email senang nak buat kan. Okey. Lagi satu saya nak tanya, komen dekat discuss tu memang tak boleh komen yang sama je? Kalau cikgu kata tahniah anda telah berjaya membuat BRM, lepas tu kali keduanya tahniah anda buat BRM, memang tak boleh komen yang kedua. Kalau boleh tak tunggu tahniah anda telah berjaya membuat BRM minggu pertama. Baik. Okay. Sebab saya dah pasti discuss ni benda free kan, bukan dia berbayar. Dia tak boleh komen yang kataan yang sama sebab dia macam satu edition. Nama discuss. Okey. Baik. Okey. Lagi satu. Kalau folder bulanan untuk tahun depan tu, kan ada cikgu-cikgu yang tulis M1, M2 tu, kalau kita delete sahaja biarkan kosong. Maksudnya tak ada PDF tu. Boleh tak? Dia sebenarnya dalam Google Site dia takkan hilang. Dalam Google Site. Yelah kena publishkan lah kan setiap. Dia boleh dalam Google Site. Itulah dia macam ni. Kalau cikgu delete dia punya data M1 tu, Google Site tu dah ada linkkan dengan Google Site kan. Tapi kalau cikgu delete M1 tu, dalam Google Site masih lagi paparan yang sama. Yelah. Kecuali cikgu ubah data M1 tu kepada kosong, paparan tu akan berubah kosong. Ataupun guru yang guna M1 minggu 1, minggu 2 tu, dia minta dia padam semualah dia bahagian-bahagian data tu. So dia masukkan link baru lah. Dia sendirilah. Dia sendirilah masukkan dari website lah. Kalau tidak tahun lepas dia guna pakai ya, tapi kalau dia buat macam tu terpaksa dia masukkan link macam biasa. Macam dia buat. Baik. Okey. Terima kasih. Cikgu Adam. Ya, saya. Yang dekat Google Site tu, Cikgu yang PDF tu. lain sangat cikgu. Okay, yang Google Site tu, yang PDF tu, kalau saya tak nak padam, maksudnya saya nak override saja. Boleh. Takut padam ni, takut dia salah padam benda lain sekarang payah pula. Sebab itulah kalau boleh, cikgu nak override data tu, data PDF dia, yang dia punya word tu yang kacau. Yelah maksudnya bila kita kena save 2 kali lah maksudnya kan. Save macam sama, bila saya ubah dekat Word, save nama yang sama, katalah sebab cikgu guna macam file kan. Katalah guna minggu 1, yang 2020 punya tu, save as minggu 1, kemudian save as lagi sekali file PDF yang sama.
Boleh? Maksudnya just override saja, tak perlu kita nak Boleh. padamkan semua kan. Boleh juga kan? Boleh. So kita tak perlu nak ajar padam nanti kan takut terpadam Ya, cikgu ni macam pernah saya buat juga. Contohnya ada guru yang guna M1, M2, M3 kan. Ada guru guna 1, 2, 3, 4. Ada juga yang guru guna misalnya saya guna template, 3 template. Kalau cikgu ni guna M1, saya terjunkan M1 tu. Kalau cikgu guna tab 1, kita terjunkan 1. Kalau cikgu tu guna minggu 1, minggu 3, cikgu masukkan minggu. Pun boleh, tak masalah. Boleh, tak masalah. So, kalau boleh cantiknya sebelum tahun baru ni, tahun depan minta dia buat, jangan ubahlah 1, 2, 3 tu. Kan? Untuk PDF je, supaya kita boleh reset. Admin reset balik dia punya Google Site dia. So, kita tak perlu buat kali kedua. Paparan induk pun tak perlu buat baru. Google Site cikgu pun tak perlu buat baru. Benda ni semua free kan. Boleh. Cikgu boleh kreatif lah. Cikgu bukan saya je yang buat benda ni, cikgu admin. Saya minta makasih lah pada cikgu admin. Cikgu admin bagi idea banyak. Kita ubah sikit-sikit kan. Bagi dia macam menarik dan mudah dipakai oleh guru-guru. Saya hanya otak saya fikir guru-guru ni kalau boleh senang dia pakai. Tak payah perlu susah-susah. Dulu zaman dulu memang hantar susah, nak buat susah, nak kena printing, kalau terutama yang guna file. Yang ni yang penting boleh dipaparkan, ditunjukkan dan boleh disemak dengan mudah. Dan boleh edit dengan mudah. Okay? Kalau boleh buka komputer, type guna Word seperti biasa, awan pusing dah hantar. Itu yang saya punya matlamat. Okay, sekarang ni alhamdulillah boleh buat. Kami sekolah di Sriman sini dah hampir 4 tahun dah buat benda ni. Rasanya cikgu-cikgu dah mahir dah kot. Dah mahir dah. Dan ada jugalah standard lah. Guru-guru yang terlupa nak buat. Ada banyak kan. Dia kalau benda senang-senang dia susah nak buat pula. Okay, yang tu standard semua sekolah ada. Ada juga yang tak pernah buat pun ada. Tapi ingat cikgu, kita hanya boleh nasihat pada guru-guru berkenaan di mana rancangan harian perlu buat. Sebab apa dalam pergiling ada denda dia nanti. Kalau ketangkap kena bayar denda lah. Itu yang kita boleh maklumkan kepada semua guru lah. Kena buat. Sebab kita tak guna buku dah. Kalau cikgu nak gunakan file lagi susah cikgu. Nak buat, lepas tu kena print dan sebagainya. Okay? Okay cikgu, ada lagi nak bertanya? Ibu Amin? Okay, kalau tak ada tanya apa-apa, nanti kita boleh dengar dalam Telegram lah. Boleh PM saya. Saya akan cuba bantu cikgu lah. Yang penting Amin tahu lah cara nak guna guru baru, guru keluar dan sebagainya, cikgu Amin kena tahu . Dan last sekali saya beritahu untuk penutup ni, pastikan cikgu sedut sebelum tahun baru . Sedut semua folder-folder guru-guru sekolah cikgu dan disimpankan dalam simpanan khas. Okay. Dan folder-folder yang lama ni diguna pakai semula pada tahun 2020. Okay, Amin boleh okay, terima kasih Amin. Okay, ada apa lagi Cik Aziz? Pengetua, ada apa-apa? Ada apa-apa pertanyaan? Saya kira Adam dah sampaikan tugas yang penting dilaksanakan sebelum penutupan sekolah selesai pada 18 bulan nanti. Jadi saya harap respon daripada admin untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan, dan kalau masih ada timbul lagi beberapa masalah, bolehlah maklum terus dalam grup tele kita lah ya. Okey, ada apa-apa lagi tak yang disampaikan? Tak ada? Okey Adam, tak ada saya rasa. Mungkin kita akan adakan lagi sesi sebegini nanti, mungkin tahun depan ke, ataupun kalau ada keperluan lain untuk kita berjumpa atas talian ini, dan kalaupun mungkin ada kelapangan nanti, bolehlah kita jumpa bersemuka lah, insyaAllah. Okey, Adam? Okey, terima kasih Cik Aziz. Itulah kalau boleh kita secara live lah, buat sekali sama, kita boleh gunakan device sama, kita buat on the spot. Itu yang saya buat sebenarnya. Kalau secara online ni saya seorang yang cakap. Pasal macam janggal sikit. Hari ni kena ada bersemuka kan, face to face ataupun one to one kan. Itu senang. Ni kalau macam ni saya pun kadang terlupa apa yang nak disampaikan. Kita minta maaf kalau ada kesalahan bahasa
ataupun kekasaran bahasa, saya minta maaf. Okay, kita buat sekadar yang mampu, kalau boleh kita mudahkan kerja kita. Okay. Online ni mengajar saya juga. Saya bukannya daripada base komputer, cuma kita belajar sampai dapat benda yang baru. Itu je. Terima kasih Cikgu, terima kasih Tuan Ketua, Puan Ketua. Okay, Cik Aziz, saya ucapkan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Adam. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.